Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Angah dari Angah Story. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi untuk mendengar cerita-cerita daripada Angah. Dan pada kali ini adalah cerita seram lagi. Tapi bukan cerita Angah, cerita daripada kawan Angah. Tapi sebelum korang mendengar cerita-cerita daripada Angah ni, Angah harap kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel ini untuk terus subscribe channel Angah, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan button notifikasi, tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi sekiranya ada video-video terbaru daripada Angah. So, kepada sesiapa yang sudi singgah lagi untuk mendengar cerita-cerita Angah, terima kasih banyak-banyak Angah ucapkan. Semoga korang sentiasa menyokong channel Angah Story ni. Jadi sebelum kita memulakan bicara kita pada malam ini, kita sedekahkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Angah doakan kepada semua yang menonton video Angah ni dalam keadaan sihat, dalam keadaan ceria. Kita doa banyak-banyak agar Malaysia bebas daripada COVID-19 dan kita dapat hidup seperti sedia kala. Okey, Angah tak nak membuang masa. Pada hari ini Angah dapat cerita-cerita seram ni daripada seorang kawan Angah yang bernama Syahrul. Dia ni seorang YouTuber juga. Sebagai seorang YouTuber muda, dia perlu untuk banyak melakukan kerja-kerja sampingan. Untuk mengharapkan daripada hasil YouTuber ataupun hasil YouTube, Angah rasa belum mencukupi lagi. Dan dia ni pun baru nak memulakan hidup di alam perkahwinan. Tapi belum kahwin lagi, tengah mencari duit untuk dia berkahwin. Jadi untuk melaksanakan atau melunaskan hasrat dia untuk berkahwin, dia ni telah melakukan banyak sangat kerja. Salah satunya adalah dia membawa Grab. Siang, malam dia bawa Grab. Dan kisah ini berlaku ketika dia pulang daripada memandu Grab. Okey, untuk pengetahuan korang semua, Syahrul ni memang akan balik ke rumah setiap hari, hampir setiap hari jam 1 pagi, 2 pagi macam itu. So, pada malam itu dia telah balik ke rumah pada jam lebih kurang dalam pukul 1 lebih macam itu. Bila saja sampai di rumah, dia kata dia seperti biasa akan mandi dulu dan menjamah makanan. Sebab ialah lapar guys. Setelah kita seharian bawa kereta, malam tu mungkin tak sempat lagi makan. Balik rumah baru nak makan guys, untuk makan malam. So bila dia dah mandi, dah siap-siap semua, dia pun makan. Jadi lepas makan, setelah kenyang, dia pun merehatkan badan di depan TV. Dia kata dia akan menonton TV sekejap lah. Mungkin untuk merehatkan dia punya minda dia agar tidak stres. Dia pun baring depan TV untuk melihat rancangan-rancangan TV. So seperti biasa dia kata, bila saja dia baring, biasanya dia akan terlelap di depan TV. Untuk dijadikan cerita, pada malam itu dia kata dia terlelap di depan TV. Lebih kurang pada jam 2 pagi macam itu, tiba-tiba dia terjaga disebabkan oleh dia mendengar ketukan di pintu. Seperti biasa, dalam fikiran dia mesti ingat abang dia balik. Okey, aku lupa nak bagi tahu, setiap hari juga dia akan duduk ataupun tidur di depan TV sambil menunggu abang dia yang bekerja sebagai manager Ion balik daripada kerja. Biasanya abang dia akan sampai dalam pukul 2 pagi, lebih kurang macam itu. 1 pagi ataupun 2 pagi macam itu. So bila abang dia balik ke rumah, abang dia memang expect dia memang ada tidur di depan TV tu. Biasanya abang dia akan ketuk pintu dulu. Setelah ketukan tidak dijawab ataupun bila dia ketuk pintu Syahrul tak bangun, dia akan ketuk tingkap pula. Tapi pada kali ini Syahrul mendengar ketukan pintu. Tapi masalahnya, nak dijadikan cerita, dia mendengar ketukan itu bukan daripada pintu depan. Sebab kalau daripada pintu depan dengan tempat TV itu, dia memang dekat saja, dekat saja. Tapi kali ini dia mendengar ketukan daripada arah pintu dapur. Memang kadang-kadang abang dia bila melihatkan bahawa di bahagian depan lampu dah tutup, abang dia mungkin akan beranggapan bahawa Syahrul ni dah masuk dalam bilik sebab
Bilik Syarul ni berada di bahagian belakang jadi berdekatan dengan pintu dapur. Jadi pada kali ini Syarul tidur di depan TV, tapi dia mendengar ketukan itu daripada pintu dapur. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Berkali-kali pintu diketuk sampailah dia terjaga. Bila dia terjaga guys, dia masih lagi mendengar ketukan pintu tu. Tok 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 tok. Mula perlahan, tapi makin lama ketukan pintu tu makin kuat. Kedekang, 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 kedekang. Tapi kali ini dia mendengar ketukan tu bukan main-main. Dah macam nak runtuhkan pintu dapur tu dah. Jadi dia kata dia bergegas berlari ke dapur untuk membuka pintu tu. Nak kata dia mengigau ataupun bermimpi, tak mungkin, sebab dia kata kalau dia mendengar ketika dia dalam masa tidur, mungkin juga dia bermimpi. Tapi kali ni bila dia dah terjaga nak berlari ke dapur tu, dia masih lagi mendengar ketukan pintu tu. Berulang kali guys, pintu tu ketuk. Jadi kali ini memang kuat gila. Ketukan tu memang menggegar pintu. Dia pun berlari ke dapur. Cepat-cepat dia buka pintu dapur tu. Mana ni? Tak nampak pun. Mana abang aku? Dia pelik guys. Sebab apa? Di depan pintu tu tak ada siapa-siapa. Memang kosong, tak ada siapa-siapa. Dan dia pun menjengah ke depan, tengok sama ada kereta abang dia dah ada ke belum. Rupa-rupanya kereta abang dia pun masih belum ada lagi. Maknanya abang dia masih belum sampai rumah lagi guys. Jadi persoalan dia, siapa yang ketuk pintu macam itu kuat sekali sampai nak runtuh pintu tu. Memang pelik, memang pelik. Dia memang kebingungan guys. Memang kebingungan dan ketakutan pada masa itu, disebabkan ini bukan main-main lagi ni. Ini satu gangguan dia kata. Jadi itulah cerita dia yang pertama. Macam mana korang rasa? Seram ke tak? Ini dah macam satu kes yang berlaku di Selangor ketukan pintu daripada rumah ke rumah tu. Tapi bila orang buka pintu tak ada orang. Tapi tak tahulah kes ini ada kaitan ke tidak. Kita sama-sama berdoa semoga ia tak ada kaitan. Tapi kes ni dah lama berlaku, aku tak pasti. Dia pun tak cerita pada tahun bila kes ini berlaku, tapi memang dah agak lama. So ini kisah pertama daripada Syarul. Korang dah ready untuk kisah yang kedua? Kisah yang kedua ni lebih seram daripada kisah yang pertama. Kisah yang kedua ni berlaku beberapa tahun yang lepas. Keadaan dan ceritanya hampir sama. Dia masih lagi bawa Grab pada malam itu. Dan seperti biasa, bila dia sampai ke rumah pada jam 12, 1 pagi macam itu, dia pun terus mandi dan menjamah makanan. Seharian bekerja guys, memang penat. Jadi pada malam itu selepas makan, dia akan menonton TV dulu. Nak dijadikan cerita pada malam itu, seperti biasa, dia tertidur di depan TV guys. Di depan TV masih lagi terbuka. Kita bukan tengok TV tengok kita. Itulah ceritanya si Syarul ni. Dah kepenatan guys, memang kita tak boleh nak elakkan benda-benda tu. Aku pun kadang-kadang tidur depan TV juga. Kadang-kadang kita sampai tengok bola tu, tiba-tiba dah gol. Rupanya TV tengok kita. Macam itulah cerita dia lebih kurang. So pada malam itu Syarul tertidur lagi di depan TV. Dia tiba-tiba terjaga guys. Setelah dia tidur lebih kurang pukul 2-3 pagi macam itulah, dia terjaga disebabkan dia terdengar tangisan. Dia terbangun sebab tangisan tu walaupun sayup-sayup, dia memang terdengar betul di tepi telinga dia. Bila dia terbangun, dia tengok kat TV, memang TV masih terbuka dan masa itu ada rancangan Maharaja Lawak Mega. Ketika itu ada part di mana Boche sedang beraksi. Dan ketika itu nak jadikan cerita, abam ataupun arwah abam ni sedang menangis disakat oleh dua orang yang lain, Aceh dan juga Sifat ni. Jadi memang ada part mana abam sedang menangis. Dia pun pelik. Memang
dengar suara abang menangis tu di TV. Tapi yang peliknya, suara yang didengar tu bukan suara abang. Dia pasti bukan suara abang. Sebab suara ni adalah suara seorang perempuan. Dia menangis teresak-esak sayup. Dan yang memelikkan dia, kalau suara abang tu datang daripada TV di depan dia, tetapi suara yang didengar ni, suara tangisan ni, datang daripada arah belakang. Aku meremang, guys. Suara ni dia memang sayup macam jauh, tapi dia dengar dengan jelas suara teresak-esak tu, suara tangisan ni. Dan dia memang pasti itu adalah suara perempuan. Orang tua kata, guys, kalau suara tu jauh, maknanya benda tu dekat. Di belakang dia ni, dia tidur ni, sofa dia kat sini, sofa. Di belakang ni adalah tingkap. Jadi suara tu dari arah belakang ni. Jadi apa yang korang fikir? Benda tu berada di mana? Kalau sayup, jauh kedengarannya, benda tu berada dekat. Jadi memang ada benda tu di belakang dia sebenarnya, di sebelah tingkap lah. Dia merasa sangat-sangat takut, guys. Sangat-sangat takut pada malam itu. Dia tutup TV, dia tutup semua kipas, lampu semua. Tak menunggu lama, dia ketuk pintu bilik mak dia. Tanpa perasaan malu, dia minta tidur di bilik mak dia. Itulah kisah dia. Jadi kalaulah benda ni berlaku pada diri korang, apa yang korang nak buat? Memang kita tak boleh buat apa lah. Jadi itulah yang boleh dilakukan oleh Syarul ketika itu. Masuk bilik mak dia, tidur kat bilik mak dia. Dia tak nak ambil risiko nak tidur sendiri, takut lagi diganggu kan. Itulah dia kisah kedua Syarul. Walaupun dia tak nampak kelibat apa-apa pun, tapi gangguan dari segi suara, dari segi audio ni sebenarnya lebih menakutkan. Jadi kepada sesiapa yang ada gangguan-gangguan seperti ini, ada cerita-cerita seperti ini, korang jangan segan-segan DM aku di IG. InsyaAllah aku akan olah cerita itu, masukkan dalam segmen seram di Angah Story. Okey, cerita yang ketiga ni sebenarnya, Syarul ni dia pernah nampak. Tapi hanyalah kelibat lah. Jadi cerita yang ketiga ni ada kena-mengena dengan, bukan jelmaan yang jelas, tapi kelibat. So cerita ni berlaku ketika dia mengendalikan ataupun membantu rakan dia yang melakukan perubatan alternatif ni, perubatan Islam alternatif ni, untuk membantu pelajar-pelajar di sebuah PLKN. Kejadian yang ketiga ini berlaku di PLKN di Pagoh Muar. Kalau korang orang Muar ataupun sekitar ataupun di Johor, korang mesti tahu Ladang Rempah Ratus Nasuha. Kat situlah PLKN diadakan. Jadi pada malam itu, Syarul dan 3 orang lagi rakan ini yang menjadi pengamal perubatan alternatif telah pergi ke PLKN Ladang Rempah Ratus Nasuha ni. Dia kata bila dia sampai saja di PLKN itu, apa yang dia dan rakan-rakan dia buat, dia ni telah diminta oleh rakan dia yang menjadi ketua dalam pasukan ini untuk melakukan azan di setiap penjuru. PLKN ni terletak dekat dengan hutan, guys. Jadi untuk memagar kawasan itu, dia kata kawan ni telah minta dia dan 3 orang lagi rakan yang lain untuk memagar 4 penjuru kawasan tu dengan melakukan azan. Jadi dia pun telah diarahkan ke satu tempat di satu penjuru. Kat situlah dia kata dia telah diminta untuk azan. Bila saja dia melakukan azan tu, awalnya tak ada apa-apa. Untuk dijadikan cerita, kawasan tu sangat-sangat gelap. Memang tak ada lampu langsung. Mungkin ada lampu jauh, samar-samar. Tapi kawasan yang diazan tu sangat-sangat gelap sebab dia betul-betul tepi hutan. Betul-betul tepi hutan. Jadi kawasan itu korang bayangkan,
gelap, tak nampak apa pun. Tak nampak apa pun. So, dia pun mulakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah part di mana hayya 'alas solat. Hayya 'alas solat tu kan kita kena memusingkan badan ke kanan dan hayya 'alas falah ke kiri kan. Jadi ketika dia memusingkan badannya, hayya 'alas solat ke kanan tu, mata dia terbuka dia tak tutup mata masa tu. Dalam kegelapan malam yang pekat tu, dia kata dia nampak satu kelibat yang lebih hitam, lebih pekat daripada suasana malam tu. Wow, aku tak dapat bayangkan guys. Dalam suasana malam yang gelap, dia boleh nampak kelibat yang lebih hitam. Lembaga tu lebih hitam daripada malam tu sendiri, daripada pekat malam tu. Lepas saja dia melihat kelibat tu, terus dia memang tidak berupaya untuk meneruskan azan tu. Jadi apa yang dia boleh buat, dia kata dia panggil kawan dia, datang kat tempat dia tu, minta tolong untuk teruskan azan. Jadi kawan dia datang, melakukan azan sekali lagi. Dan dia, aku tak tahulah sama ada dia menceritakan benda ni kepada rakan dia ke tidak, tapi mungkin juga diceritakan sebabkan dia sendiri dah tak boleh, dah tak berupaya untuk meneruskan azan tu. Jadi apakah benda yang lebih pekat, lebih hitam daripada malam tu sendiri? Aku tak tahu. Aku tak boleh bayangkan apa benda yang lebih hitam daripada malam. Jadi bila kau orang boleh bayangkan daripada gelap malam tu, kau boleh nampak kelibat tu jalan depan kau. Itu yang sangat-sangat pelik. Tapi inilah cerita yang mana Syarul ni kongsi dengan Angah. Dia kata memang dia tak pernah nampak jelmaan yang betul-betul persis jelmaan, apa-apa jelmaan sekalipun. Tapi yang paling dia nampak pun itulah kelibat yang warna hitam tu. Tapi itu saja pun telah menakutkan dan memberikan satu suasana yang seram kepada Syarul ni. Okey, aku ucapkan terima kasih pada Syarul kerana berkongsi cerita dengan Angah dan juga para penonton kita pada malam ini. Aku harapkan semoga korang semua terhibur dengan cerita-cerita seram ni. Kalau kata cerita yang Angah ceritakan ataupun Angah olah ni tak berapa seram, korang komen dekat bawah. Korang bagilah cerita-cerita apa pun, InsyaAllah Angah akan olah dan juga bagi korang dengar. Kepada semua audiens lain untuk sama-sama mendengar dan menghayati cerita-cerita yang dikongsikan. Untuk pengakhirannya, Angah harapkan kepada semua yang baru saja singgah di channel ni, jangan lupa tekan tombol warna merah tu, tekan subscribe. Sebab Angah perlukan sokongan korang. Jadi dengan sokongan anda semua ni, Angah dapat lagi semangat untuk terus berkarya, untuk terus memberikan hiburan video kepada anda semua. Jadi kita jangan lupa patuh SOP. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar rumah. Okey? Sekarang ni COVID-19 ni semakin menggila guys, dengan varian-varian baru yang lebih berbahaya. Jadi korang kena lebih patuh. Jangan keluar kalau tak perlu. Okey, kalau keluar korang pakai double mask. Itu saja untuk video Angah pada kali ini. Angah doakan kepada kalian semua semoga dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.